Okey, hai. Jadi kita teruskan dengan kertas 2 bahagian C bab 2 jirim dan struktur atom. Okey, jadi soalan 8. Diberikan natrium mempunyai 11 elektron, 11 proton dan 12 neutron. Berdasarkan maklumat di atas, tulis simbol bagi atom natrium dalam bentuk AXZ. Jadi ini adalah perwakilan piawai. Okey, murid-murid kena tahu atas itu adalah nombor nukleon, bawah nombor proton. X itu adalah simbol dia. Maka ini adalah jawapan dia 11. Nombor proton dia 11. Okey, 23 bagaimana kita dapat 23 nombor nukleon dia? Betul, campur. Iaitu Pn, P tambah N nombor nukleon. Iaitu 11 campur dengan 12. Kita dapat 23. Dan natrium formula dia adalah Na. 3 markah. Cantik. Lukis dan label struktur atom bagi atom unsur natrium. Okey, ini struktur atom ataupun kadang-kadang kita namakan dia betul lah struktur atom lah. Okey, jadi 3 markah juga. Pertama kita kena tulis lukis nukleus, hitamkan nukleus, kemudian petala 2 8 1. Jumlah ada 11. Okey, bilangan elektron. Jadi pertama tengah-tengah nukleus mesti hitamkan. 2 8 1. Okey, lepas tu label lah. Kita label tak rugi kan. Label tengah-tengah ini, yang tai lalat ini adalah nukleus. Terdapat 11 proton dan 12 neutron. Dan bulat-bulat ini adalah petala dan XX ini adalah elektron. Okey, 3 markah. Senang. Huraikan struktur atom di atas. Jadi gambar itu kita cuba huraikan. Tuliskan dia dalam perkataan. Okey, contohnya atom natrium ini mempunyai nukleus di tengah. Betul tak? Dia ada nukleus di tengah. Kemudian elektron bergerak di dalam petala mengelilingi nukleus. Okey, ini cikgu tak pernah ajar. Cikgu jadi murid-murid ambil perhatian. Dalam nukleus mengandungi 11 proton dan 12 neutron. Okey, dan proton bercharge positif, elektron bercharge negatif dan neutron tidak mempunyai charge. Okey, cikgu bagi jawapan lebih sebenarnya 4 markah saja, 4 poin cukup. Atom ini mempunyai electron valence bilangan electron valence okey, electron valence 1 ataupun 1 electron valence dan 3 petala diisi dengan elektron. Boleh bagi tahu electron valence dia ada 1. Bilangan electron valence dia 1. Okey, bilangan bolehlah kita ubah slide. Bilangan electron valence atom ini adalah 1. Okey. Dan atom ini mempunyai 3 petala yang diisi dengan elektron. Okey, tak ada masalah lah. Okey, lepas itu soalan B. Ini yang risau sikit, yang bimbang sikit kadang-kadang. Dalam bahagian C kita kena huraikan eksperimen. Huraikan eksperimen. Kita kena tulis prosedur untuk eksperimen. Okey, jom kita tengok. Semua bahan tuli mempunyai takat lebur yang tetap. Misalnya, takat lebur bagi asidamida tulin ialah 83 darjah Celsius. Okey. Jadi berdasarkan pernyataan di atas, huraikan satu eksperimen untuk mengkaji kesan ketulinan ke atas takat lebur asidamida tulin dan asidamida tak tulin. Okey, jadi kalau bahan itu adalah tulin, maka takat lebur dia adalah 83 darjah Celsius. Kalau tidak, kalau bahan itu tak tulin, maka dia tidak akan mempunyai takat lebur 83 darjah Celsius. Okey, jadi ini adalah eksperimen yang kita pernah buat untuk menentukan takat lebur untuk naftalina masa kita buat di Makmau. Okey, jadi ini prosedur lah. Murid-murid kena hafal. Kena ingat balik apa yang murid-murid pernah buat di dalam Makmau. Walaupun buat sekali je. Boleh tengok video kan? Cikgu pernah share video eksperimen ini. Okey, cikgu baca sepintas lalu. Penuhkan 1/3 tabung tidih dengan asidamida tulin. Letakkan termometer ke dalam tabung tidih itu. Isikan air ke dalam sebuah beaker sehingga separuh penuh. Masukkan tabung tidih ke dalam beaker, apikan tabung tidih. Pastikan aras asidamida dalam tabung tidih berada di bawah baras air di dalam beaker. Panaskan air. Ingat tak? Kemudian kacau asidamida secara perlahan dengan menggunakan termometer.
Apabila suhu mencapai, ingat tak? Apabila suhu mencapai 60 darjah Celsius, baru mulakan jam ranting. Dan kita catat perubahan suhu pada selang 30 saat. Sehingga suhu itu mencapai 90 darjah Celsius. Okey. Jadi lepas ini tak payah penginjukan Jadi sampai sini cukup. Kemudian kita ulang langkah 1 hingga 6 dengan menggantikan acetaminophen dengan acetaminophen tak tulen. Okey. Kemudian kita boleh kita boleh lakarkan graf suhu melawan masa untuk menentukan takat lebur bagi kedua-dua bahan. Okey. Jadual, kita tunjuk jadual macam mana kita rekod hasil eksperimen. Okey, masa, kemudian suhu, jangan lupa letak unit dan kesimpulannya iaitu acetaminophen akan menunjukkan takat lebur pada suhu 83 darjah Celsius. Kita nak lakar graf, boleh kita lakarkan graf yang kita bincang tadi, naik atas, constant naik atas. Then daripada graf tentukan takat lebur dia. Very good. Okay, boleh buat lebih, tak ada masalah. Jadi tak rugi bukan kalau kita buat lebih mana tak ada markah. Tak ada masalah. Okay, jadi seterusnya soalan 9. A. Wajarkah penggunaan iodin 131 dalam rawatan masalah thyroid hyperthyroidism? Okey, apa-apalah. Okey, masalah thyroid lah. Okey, jadi wajarkah ini? Dia dua-dua jawapan kita pun boleh bagi markah. Kamu belajar boleh jawab wajar ataupun tidak wajar. Okey, jadi contohnya kamu kata setuju, wajar. Anda setuju bahawa iodin 131 digunakan untuk merawat masalah thyroid. Okey, wajar. Kerana dos iodin yang diberikan adalah sangat kecil saja. Maka kelejar thyroid yang merempiskan hormon yang berlebihan dapat dimusnahkan. Maka dia tidak menyebabkan kita tahu thyroid bukan? Dia ini bengkak. Okey. Jadi masalah yang disebabkan oleh hyperthyroidisme seperti tengkutan hati yang cepat, pengeluaran peluh yang berlebihan, kehilangan berat badan yang ketara dapat diatasi. Okey, jadi ini nyatakan satu cukuplah. Jadi ini 4 markah kalau wajar. Okey, kalau kamu rasa kamu ada penyakit thyroid, kamu rasa tak maulah, tidak wajar, tidak patut. Kenapa? Kerana kelejar thyroid ini mungkin dimusnahkan apabila menjalankan rawatan dengan menggunakan iodin 131. Okey, dan kelejar thyroid ini memain peran yang penting dalam menghasilkan hormon untuk metabolisme badan. Okey, penyakit tersebut perlu mengambil pil thyroid selepas menjalani lawatan hyperthyroidisme. Okey, jadi inilah kalau tidak wajar. Okey, pesakit itu dia sudah tak ada thyroid itu, tak ada kerja hormon itu. Jadi terpaksa dia ambil pil untuk menjalankan lawatan seterusnya. Okey, so ini soalan kebat sikit lah. Pilih salah satu, wajar ataupun tidak wajar. Okey, seterusnya. Ini seronok. Ini soalan kebat juga. Anda telah sesat jalan semasa menjalankan aktiviti perkhemahan di dalam hutan. Anda berasa dahaga kerana tiada sumber air yang ditemui. Di dalam beg anda terdapat satu beg plastik, lusina dan tali. Dengan menggunakan bahan yang ada, huraikan bagaimana anda dapat menghasilkan air melalui proses kondensasi. Ini MacGyver ni. Hebatlah. Okey, pengakak mungkin tahu. Okey, cadangan jawapan, ikatkan beg plastik lusina pada hujung tumpuan dengan menggunakan tali. Okey, ikatkan dia. Pastikan beg plastik itu diikat dengan ketat. Okey. Kemudian wap air. Wap air yang dihasilkan daripada proses transpilasi, ini bio, kait dengan bio. Tumpuhan akan terkumpul pada beg plastik, dia akan drop. Dia ada wap air bukan? Dia akan drop ke dalam beg plastik itu dan mengalami kondensasi lalu akan membentuk air. Jadi dia akhirnya dia gas, wap akan menjadi air, akhirnya kita boleh minum air itu. Dapat? Jadi kalau sesat di hutan, jadi bolehlah. Okey, boleh buat cara ni. Okey, tapi pastikan bawa air yang cukup lah. Okey, soalan C. Graf di bawah menunjukkan lengkup pemanasan bagi unsur X. Okey, ini graf ini berhati-hati. Saya masih ingat tahun SPM tahun ini, ramai murid-murid tak perasan. Di sini dia tulis takat tidih. Jadi selalunya kita takat lebur, betul tak? Berapa jauh jadi cecai. Tapi soalan ini dia jahat sikit. Dia tulis takat tidih. Jadi takat tidih maksudnya dia tukar dari apa? Cecai kepada
gas. Yes. Jadi kamu nak huraikan 10 markah. Nak huraikan graf di atas dari expect keadaan jirim iaitu pepejau, cecair ataupun gas. Susunan dia jauh ke ataupun rapat ke, okey, dan perubahan tenaga. Tenaga jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Okey, kita tengok macam mana markah dia. Okey, keadaan kita terangkan setiap satu lah. Okey, jadi pertama murid-murid kena tahu takat tidik adalah cecair jadi gas. Jadi mula-mula di sini adalah cecair. Okey, jadi kita jawab senang saja. Keadaan jirim mula-mula di sini adalah cecair. Okey, kemudian susunan dia adalah padat tapi tidak teratur. Padat tapi tidak teratur. Okey, ini susunan untuk cecair. Kemudian tenaga kinetik dia semakin tinggi ataupun lebih tinggi kerana pemanasan. Okey, pada takat ini T1 hingga T2, dia ada dua keadaan jirim, ingat, cecair dan gas. Susunan zarah dia ada yang padat tetapi tidak teratur, itu adalah cecair. Tapi ada yang sudah berjauhan antara satu sama lain kerana sudah jadi gas. Maka dia sangat jauh antara satu sama lain. Okey. Dan pada masa ini dia tidak berubah kerana tenaga haba telah diserap telah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Cikgu pernah buat simulasi yang ini cikgu guna kerusi, okey. Jadi ini cuba hafal lah, 2 markah ada. Banyak. Jadi tenaga haba yang diserap telah digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah. Ayu sekali. Tenaga daya tarikan telah diatasi, maka dia bebas bergerak. Akhirnya dia telah menjadi gas. Apakah susunan gas? Berjauhan antara satu sama lain. Dan tenaga kinetik sekarang telah menjadi semakin tinggi ataupun lebih tinggi kerana dia bergerak secara bebas. Okey, disediakan. Okey, tak payah. Okey, itu saja untuk soalan dan jawapan bahagian C. Harap murid sudah menguasai contoh soalan, format peperiksaan, okey, yang akan murid-murid nanti menduduki dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, baik, sekian, terima kasih. Bye.